Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lepas kita bicara muqaddimah, pengenalan dan fadilat berhubung dengan surah As-Sajdah. Kali ini kita huraikan pula secara terperinci ayat demi ayat. Kita mula dengan ayat 1 hingga 3 mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim disebut Alif Lam Mim orang yang bertalaki Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau yang jarang baca Al-Quran, takut bukan Alif Lam Mim, alam dia jadi. Jadi alam, tak jadi Alif Lam Mim. Lama tak pegang Quran, kecil-kecil baca Quran. Dah dewasa, kerja, sibuk, tinggal Quran. Tiba-tiba ada majlis, sesuatu majlis kena baca Quran. Dia pun mula baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, jadi alam, bukan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim di mana disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam perbahasan yang telah diterangkan huruf-huruf hijaiyah, dipanggil huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni huruf yang boleh dieja. Melayu kita kata eja. Asalnya bahasa Arab hijaiyah. Kita kata dieja. Yang menjadi awal bagi surah-surah dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Baqarah. Imam Ibnu Katsir sudah bicara panjang. Awal surah Al-Baqarah berkait dengan huruf-huruf yang dimulakan huruf hijaiyah ini, yang dipanggil dengan namanya huruful al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang muqatta'ah, yang dibaca satu-satu, dibaca huruf-hurufnya. Yang mana keterangannya sangat panjang oleh Imam Ibnu Katsir. Maka setelah itu bila jumpa surah-surah yang seumpama itu di awalnya ada huruf muqatta'ah, banyaklah Yasin, Shad, macam-macam, termasuk surah As-Sajdah ini, maka biasanya tidak dibahaskan lagi. Jadi oleh kerana saya mulai kuliah di sini dengan surah Sajdah, jumpa Alif Lam Mim. Jadi kena rujuk balik dalam huraian Al-Baqarah yang awal. Di mana saya nyatakan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir yang mensyarahkan Alif Lam Mim di awal surah Al-Baqarah. Menurut pendapatnya, pendapat Imam Ibnu Katsir, semua huruf yang disebut di dalam permulaan surah-surah Al-Quran dengan membuang huruf yang berulang-ulang, semuanya berjumlah 14. Kalau dia buang, kalau dah sebut alif tak ulang lagi alif, dah sebut lam tak ulang lagi lam, dia kira alif satu aja, walaupun dalam huruf muqatta'ah dalam surah lain diulang. Ada Alif Lam Mim, Alif Lam Mim surah Al-Baqarah, ada Alif Lam Mim surah Sajdah, ada huruf alif je, alif lam ra, alif satu, lam lagi, yang dikira satu-satu je. Maka dibuang yang diulang-ulang itu, maka semua huruf muqatta'ah itu berjumlah 14. Alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, kaf, ha, kaf, ha, ya, ain, ta, sin, ha, qaf dan nun. Semuanya berjumlah 14 dan disebut oleh ahli tafsir, diistilahkan dengan, dihimpunkan dengan ucapan nassun hakimun qati'un lahu simin
Artinya ini adalah nas yang pasti dari Tuhan yang Maha Bijaksana, mengandungi rahsia. Dia maksud dia. Nasun hakimun qati'un lahu simin. Maka dipecah tu. Nasun nun sad, hakimun ha kaf ya mim, qati'un qaf, alif ta ain, lahu lam ha, macam tu. Semua ada 14 huruf. Dia ringkaskan begitu. Ini adalah nas yang pasti dari Tuhan yang Maha Bijaksana, lahu sirrin, mengandungi rahsia. Lahu sirrin, mengandungi rahsia. Semuanya itu bilangan huruf ejaannya yang ada, boleh dieja. Huruf yang biasa dieja, dengan pengertian bahawa tersebut di dalamnya berkedudukan lebih besar daripada yang tidak disebut. Penjelasan ini mengenai masalah yang termasuk dalam disiplin ilmu bahasa, ilmu lughah, dipanggil ilmu tasrif. Ilmu tasrif, ilmu lughah, ilmu saraf, antaranya. Maka huruf-huruf ini biasa digunakan. Tengok, cantik. Dalam Al-Quran ni huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dimulakan muqatta'ah ni, huruf-huruf yang biasa digunakan dalam percakapan orang Arab. Alif Lam Mim ayat pertama surah Al-Baqarah, dan juga ada dalam surah As-Sajdah. Sebagaimana surah-surah yang banyak dibuka dengan huruf seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Taha, Kaf Ha Ya Ain Sad, dan lain-lain. Surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf singkatan atau dipanggil muqatta'ah, semuanya berjumlah 29 surah. Ada 29 surah. Pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Yang kedua surah Ali Imran, dimulai dengan Alif Lam Mim. Yang ketiga Al-A'raf, dimulai dengan Alif Lam Mim Sad. Yang keempat Yunus dengan Alif Lam Ra. Yang kelima Hud dengan Alif Lam Ra. Yang keenam Yusuf dengan Alif Lam Ra. Yang ketujuh Ar-Ra'du dengan Alif Lam Mim Ra. Yang ke-8 Ibrahim dengan Alif Lam Ra. Yang ke-9 Al-Hijr dengan Alif Lam Ra. Yang ke-10 Maryam dengan Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang ke-11 Taha, surah Taha, awalnya Taha juga. Asy-Syu'ara dengan Ta Sin Mim. Ta Sin Mim. Ta Sin Mim. An-Namlu dengan Tasin. Al-Qasas dengan Tasin Mim. Al-Ankabut dengan Alif Lam Mim. Ar-Rum dengan Alif Lam Mim. Luqman dengan Alif Lam Mim. As-Sajdah dengan Alif Lam Mim. Yasin dengan Yasin. Sad dengan Sad. Ghafir dengan Hamim. Fusilat dengan Hamim. Asyura dengan Hamim. Az-Zukhruf dengan Hamim. Ad-Dukhan dengan Hamim. Al-Jathiyah dengan Hamim. Al-Ahqaf dengan Hamim. Qaf dengan Qaf. Al-Qalam dengan Nun. Semuanya ada 29 surah-surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang disebutnya berjumlah 14 huruf, iaitu setengah dari huruf hijaiyah, separuh dari huruf-huruf yang biasa banyak terpakai dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini sering disebut berulang-ulang. Ada dua keadaan, dua perkara yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Al-Quran itu, iaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Ini banyak, ada yang menyebut dari sudut maksud dan dari sudut hikmah.
Perkara pertama, maka para mufassirin, ahli tafsir, dia berbeza pendapat. Kita ni kalau baca Quran, kita ambil dalil dalam Quran, tak cukup kita ambil dalil Quran, tak cukup itu. Perlu ahli tafsir. Ada mereka yang tahu dalam pentafsiran Al-Quran. Juga dalam ilmu hadis, berarti muhaddisin, ahli hadis. Juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Apatah lagi ada dalil-dalil itu dalam Quran, dalam hadis, mengikut ulama yang sesuai. Terutama dalil ayat Quran yang berkait tentang hukum fiqah, hukum fiqh. Maka perlunya fuqaha. Maka ada ayat tentang iman, akidah, perlunya ulama tauhid. Ada ulama bicara tentang tasawuf, akhlak, perlu ulama tasawuf. Dia boleh bukan main belasah saja. Ini timbul masyarakat awam hari ni nak jadi ulama juga. Masyarakat awam, baguslah nak jadi ulama tu, bagus. Tapi mesti mengikut disiplin ilmu yang betul. Belajar dengan disiplin ilmu yang betul. Bukan boleh tengok Quran hadis tafsir sendiri, syarah sendiri. Ini tak boleh. Kecuali Quran hadis yang ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Hukum-hukum pokok yang kita sedia maklum. Para mufassir berbeza pendapat. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan erti mereka tidak mahu menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Ini memang menjadi kesepakatan ulama. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Kerana disebut ayat-ayat muqatta'ah itu ditafsirkan dengan Allahu a'lamu, Allahu a'lamu bimuradihi. Atau sebut Allahu a'lamu bimuradihi dzalika. Dalam tafsir Al-Jalalain. Allah lebih tahu akan maksudnya itu. Allah lebih maha mengetahui. Ini menjadi kesepakatan ulama. Ini memang mereka pegang itu. Ini termasuk ayat mutasyabihat, yang samar maknanya. Ini secara jelas. Namun ada yang menafsirkannya. Bukan bermaksud mereka menafsirkan, mereka menafikan maksud sebenar dari Al-Quran itu. Lebih-lebih lagi ayat yang mutasyabihat. Ada yang menafsirkan. Maka bila menafsirkan, ada berbeza-beza cara penafsiran masing-masing berdasarkan penelitian masing-masing. Di mana perlu kita faham Al-Quran itu menurut apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Al-Quran itu dapat ditafsirkan dengan empat yang boleh menafsirkan Al-Quran. Pertama, tafsirun yu'rafu min kalamil Arab. Pertama, tafsiran yang diketahui dari kalam Arab, orang Arab. Orang Arab yang memang dia tahu, memang orang Arab lah. Dia cakap Arab, boleh bahasa Arab, dia faham Arab. Maka ayat Quran yang lazim berkait dengan bahasanya, bahasa mereka, maka mereka tahu. Termasuk masyarakat ajnabi yang belajar bahasa Arab lah, yang fasih bahasa Arab, yang pandai bahasa Arab, mengikut tahap ilmu bahasa Arab masing-masing. Tahap ilmu bahasa Arab masing-masing. Maka ilmu bahasa Arab itu bukan sekadar nahwu saraf, grammar dia. Bukan sekadar itu. Ada di situ ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu bayan. Maka dari sudut bahasa tu tak boleh kita macam kita hari ni. Kadang dia terjemah harfun bi harfin, huruf demi huruf. Quran dia tak boleh terjemah begitu. Dengan huruf kalimah lafaz secara lafziah saja.
Walaupun hari ini keterdapatan Quran yang dimudahkan untuk masyarakat. Dia buat Quran per kata tu kan. Satu kalimah ada terjemah bawah, satu kalimah ada terjemah bawah. Sungguh pun begitu, kita lihat sebenarnya terjemahan itu dipanggil terjemah tafsiriah. Dia bukan terjemah lafziah. Kita je namakan lafziah. Sebab kalau terjemah lafziah ni dia tak boleh. Quran tak boleh terjemah secara lafziah, melainkan diterjemah mesti tafsiriah. Yang diterjemah tu tafsiriah. Pimpinan Ar-Rahman tu tafsiriah. Dia panggil terjemah tafsiriah. Terjemah tafsiriah ni belum tafsir lagi. Terjemah tafsiriah ni maknanya terjemah mengikut kaedah bahasa Arab yang betul. Dan juga mengikut kepahaman umum dari ahli tafsir. Kalau kita baca pimpinan Ar-Rahman tu ada terjemah ayat pendek tapi tulis makna panjang. Maknanya dia terjemah secara tafsiriah. Dia panggil tafsiriah. Ni kita kena jelas. Tujuan terjemah tafsiriah kerana kita ni, masyarakat kita, orang awam kita, dia tak menguasai bahasa Arab. Rata-rata tak jelas. Dalam pada masa yang sama, Quran ini mesti tafsiriah kerana mesti berbalik kepada apa yang ulama kita lah. Kalau tak silap faham masyarakat ajnabi kepahaman itu, maka merosakkan makna Al-Quran. Kalau lafaz Quran tu betul, tapi takut makna tu jadi rosak, puncanya kerana mereka yang jahil dalam memahami Al-Quran. Maka Quran ditafsir dengan diketahui dengan kalam Arab. Tu satu, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, tafsirun la ya'ziru ahadun bijahalatih. Pentafsiran yang tidak menjadi keuzuran seseorang dengan sebab kejahilannya. Maknanya orang tu jahil, dia wajib tahu. Dia wajib tahu, tak ada keuzuran. Maknanya tak ada kemaafan, tak ada alasan untuk dia tak tahu. Siapa dia? Semuanya. Semua umat Islam wajib tahu. Macam mana pula ada tafsiran yang orang awam kena tahu, orang jahil pun kena tahu. Wajib pula tu tahu. Dalam perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah. Perkara yang diketahui dari agama itu darurah, suatu kepastian. Mesti tahu, satu kemestian, wajib tahu. Wajib, walau jahil tahu, tak tahu berdosa. Walau dia jahil wajib tahu, tak ada keuzuran. Apa dia? Perkara-perkara yang kita sedia maklum dalam agama itu perkara pokok dalam agama. Contoh, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Bila kita kata dirikanlah solat, makna perintah solat itu wajib. Maka orang awam walaupun jahil, dia tahu sembahyang tu wajib, solat itu wajib. Kalau dia baca Quran, dia tak faham pun, tapi dia tahu Quran suruh solat. Ni maksudnya. Orang jahil wajib tahu. Dia tahu Quran suruh zakat. Dia tahu Quran suruh pergi haji. Dia tahu Quran suruh tutup aurat. Dia tahu ini. Dia tak boleh nafi walau dia jahil, tapi dia tahu. Ini maksud yang dikatakan penafsiran tiada keuzuran seseorang itu dengan sebab kejahilan dia. Yang ketiga, kata Ibnu Jarir At-Tabari, tafsirun la ya'lamuhu illa al-ulama. Tafsiran yang tidak mengetahuinya melainkan para alim ulama. Alim ulama je yang tahu. Macam tadi saya kata, ada mufassirin, ada muhaddisin, ada fuqaha, ada ulama tauhid, ulama ahli kalam, ulama al-mutakallimin, ada ulama tasawuf, ada macam-macam golongan. Ulama tasawuf, ashabul khawatir dan sebagainya. Maka ada ilmu yang kena diserahkan oleh ulama, kena serah pada alim ulama. Ada ilmu kena serah pada alim ulama, kita tak boleh pandai-pandai. Kerana saya bagi contoh dalam ilmu usulul fiqh,
Dalam pemahaman kita nak faham dalil-dalil Quran. Yang hari ni timbul isu orang awam minta dalil. Ustaz nak amal ni apa dalilnya? Ustaz nak amal ni apa dalilnya? Kita tak nafi Quran itu berkait dengan dalil pokok tadi jelas. Suruh sembahyang, suruh puasa, suruh macam-macam. Tapi ada hukum yang berkait dengan furuk cabang agama. Ini jadi isu perkara hukum cabang agama, yang mana satu dalam perkara al-istidlal. Istidlal ni nak menentukan dalil, nak cari dalil. Yang kedua dalam al-istinbat, nak mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Dalil Quran ni al-mutawatir, diyakini, memang diyakini. Itulah yang kita baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. 114 surah, 30 juzuk kita panggil. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itulah turun pada malam Lailatul Qadar yang sampai pada kita hari ini kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itulah Al-Quran. Mutawatir, diyakini. Tak boleh kufur satu huruf pun dari Al-Quran itu. Namun begitu, untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran itu, dalil itu satu hal. Nak mengeluarkan hukum dari Quran itu, maka di situ Al-Quran kita kena faham, ada di situ ayat mutasyabihat, ada di situ ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat kita sedia maklumlah, yang jelas. Contoh alif lam mim, alif lam ra, yang kita tahu itu ayat yang samar. Mutasyabihat ni maksud yang samar. Maka tergolong pada dua golongan. Satu golongan ahlut tafwid, satu lagi golongan ahlut ta'wil. Ahlut tafwid golongan yang menyerahkan kepada Allah maknanya. Serah pada Allah. Ni ayat sama-sama macam alif lam mim. Macam yadullah fawqa aydihim. Yadullah ni tangan Allah di sudut bahasa. Tapi ditakwilkan supaya orang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, maka yadullah jadi kudratullah, kuasa Allah. Ini buat orang awam tak faham. Orang ajnabi tak faham. Jadi ada ahli takwil. Ahli tafwid golongan rata-rata salafun soleh terdahulu. Walaupun kita tak nafi golongan salafun soleh terdahulu, seperti para sahabat ada yang mentakwil, ahli takwil juga. Contoh seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ni antara yang mentakwilkan juga. Tapi rata-ratanya mereka lebih kepada ahlu tafwid, kerana mereka baca Quran faham. Nabi ada bersama mereka. Kalau tabi'in, para sahabat ada bersama mereka. Jadi tak jadi isu. Adapun bila Islam tersebar luas ke masyarakat yang ajnabi, yang sampai 2/3 dunia, jadi ada orang awam dia tak jelas, tak faham. Kemasukan juga musuh-musuh Islam yang nak merosakkan. Nak merosakkan golongan-golongan ahli falsafah. Orang ilmu kalam ke ahli kalam, ilmu kalam. Jadi ulama-ulama ini terjun dalam ilmu kalam. Maka hadis seperti Imam Abu Hasan Asy'ari, seperti Imam Abu Mansur Al-Maturidi, seperti Imam Al-Ghazali, seperti Ibnu Farabi, seperti Ibnu Sina dan lain-lain. Ini kata-kata golongan khalaf yang mentakwilkan, yang berhujah. Mereka dipanggil ulama al-mutakallimin, berlawan dengan musuh-musuh. Berlawan hujah pada masa itu nak menyelamatkan akidah umat Islam. Ada itu, ada ahli tafwid, ada ahli takwil. Jadi orang awam ni dia lagi tak faham Quran, tak apa. Jadi ada ahli takwil ni nak menyelamatkan kita. Kalau tak, kita menyerupakan Allah dengan makhluk, kan rosak akidah. Ini dia. Ini mutasyabihat. Yang kedua ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni berkait dengan pokok-pokok hukum, ayat-ayat yang jelas, yang terang, yang nyata. Maka sungguh pun ada ayat yang terang nyata,
Namun untuk mengeluarkan hukum daripada ayat yang terang nyata itu, maka hukumnya berlaku dipanggil dalil qat'i dan dalil dhanni. Dalil qat'i dan dalil dhanni. Ini kena jelas. Quran memang mutawatir. Ustaz, mana dalil? Inilah dalil. Tak berapa nampak pun dalilnya ustaz. Memanglah tak berapa nampak dalil ayat Quran. Kerana yang penting nak mengeluarkan hukum dari ayat Quran itu. Maka nak keluarkan hukum dari ayat Quran itu kalau dalil qat'i jelas. Macam tadi kita katakan wa aqimus solata wa atuz zakat. Itu jelaslah. Dirikan solat, bayar zakat, jelas. Suruh pergi haji, suruh puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Itu jelas. Dalil qat'i. Dipanggil dalil qat'i. Di sana terdapat dalil zanni. Dalil zanni. Dalil zanni contoh dalam surah Al-Maidah. Aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i itu dalam ilmu usul fiqh dipanggil mushtarakun bainal maknain, berkongsi dua makna. Ini jadi dalil zanni. Kerana satu lafaz boleh beri makna yang bermacam-macam. Dalam mazhab kita Syafi'i, menyentuh perempuan, contoh sentuh isteri, batal wuduk. Sentuh isteri batal wuduk. Tapi dalam mazhab Hanafi, menyentuh isteri tak batal wuduk. Yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, itu dimaksudkan dengan berjima. Dimaksud menyentuh tu berjima dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau berjima bukan sekadar batal wuduk, kena mandi wajib dalam mazhab Hanafi. Ini beza dua. Ada masyarakat kita kata, ustaz, saya dapat tahu dari ustaz sekian-sekian mengatakan sentuh isteri tak batal wuduk. Dalil itu lebih kuat ustaz, dia kata. Kalau nak kira kuat, mazhab kita Syafi'i, aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan, tak sebut pun kamu berjima kepada perempuan. Au dakhaltun nisa, dakhaltan nisa, atau engkau berdukhul, berjima akan perempuan, tak sebut begitu. Tapi aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, sebut sentuh, bukan sebut jima. Dalam mazhab Syafi'i kuat lagi kalau kira dari sudut bahasa lah. Tapi tak nafi, ada pendapat yang mengatakan yang dimaksudkan itu dengan jima. Maka yang jadi masalah, ustaz, tak apalah, ada pendapat kata sentuh tak batal wuduk. Sentuh tak batal wuduk, tak apalah. Jadi saya nak ikut sukalah. Nak ikut mazhab ni orang Islam, tak apa nak ikut mana mazhab. Betul ke orang Islam boleh nak ikut mana mazhab? Jawapan secara asas, boleh orang Islam nak ikut mana mazhab, tetapi mestilah mengikut disiplin ilmu mazhab yang dengan cara yang betul. Nak ikut mazhab tu ikut cara disiplin yang betul. Kita kena tahu bahawasanya dalam sesuatu amal ibadat itu, setiap mazhab dia ada dari sudut rukun, syarat, sah, batal. Di mana syarat sah batal dalam mazhab Syafi'i tak sama syarat sah batal dalam mazhab Hanafi. Terutama dalam perkara yang kita kata tadilah, lamastumun nisa, dia tak sama. Sebab di sisi Imam Syafi'i, sentuh isteri batal wuduk, sentuh mak mertua tak batal. Sentuh isteri batal wuduk dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi kata tak batal, yang dimaksudkan jima'. Dari sudut batal beza, sah batal tu dah beza satu. Maka kalau kita nak ikut batal dalam mazhab ni, dalam perkara talfiq mazhab, nak mengikut, nak menukar satu mazhab kepada mazhab yang lain, mesti kita kena faham. Maka bila kita nak mengambil suatu perkara itu hukum tak batal, maka kena melihat juga hukum kepada sah dia. Bukan ikut hukum batal saja, ikut sah dia. Kalau beza di mana kita katakan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dari sudut mengambil wuduk, dari sudut ambil wuduk.
Dari sudut mengambil wuduk beza, ada beza cara dia. Nak mengesahkan, nak sah wuduk tu beza. Bezanya pada basuh kepala. Mazhab kita Syafi'i cukup dengan sikit air. Ambil colit air, sapu sikit. Sikit je sapu. Sah wuduk kita. Tapi jangan pula kalau rambut panjang dia cuci ujung rambut yang panjang. Jangan. Mesti lingkungan kepala dia. Kalau dia colit air, sah wuduk dia. Jadi dia batal wuduk disebabkan sentuh isteri. Sebab dia sah wuduk dia mengikut mazhab Syafi'i, maka batal wuduk dia mesti mengikut mazhab Syafi'i juga. Ni disiplin ilmu. Kalau dia nak pakai mazhab Hanafi, ni dalam perkara talfiq mazhab. Ini berlaku bila orang kadang nak pergi Mekah, pergi haji, atau dalam keadaan ialah ada Pak Imam. Pak Imam ni dah pakai serban, dah cantik, dah comel, dah apa. Isteri ulur tangan nak salam. Kata, aku ada wuduk. Isteri pun cakap, tak sayang saya ke, contoh. Dah isteri merajuk pula, pening kepala. Jadi macam tu. Kata tak sekadar ambil wuduk, disebabkan wuduk je tak boleh ke nak salam. Kita susah ni. Dah lah serban dah pakai cantik. Nak tukar susah. Dia ada keadaan-keadaan itu. Maka di situ kita kalau kita nak batal cara Hanafi, mazhab Hanafi, wuduk mesti mazhab Hanafi. Di mana dalam mazhab Hanafi basuh kepala mesti 1/4 atau lebih. Paling kurang 1/4. Kalau lebih tu 1 kepala, yang afdalnya 1 kepala. Baru kita kira. Secara asal kita ikut mazhab Syafi'i. Cuma ada perkara tertentu, macam nak pergi haji ke, ada perkara tertentu. Maka kalau dibenar diizin untuk talfiq mazhab kerana maslahah, maka kena betul syarat rukun sah batal dia. Mesti tahu rukun tak sama, sah dia tak sama. Tiba-tiba sah tak sama, batal ikut lain, sah ikut lain, batal ikut lain. Bila sah ikut lain, batal ikut lain, dia panggil mazhab rojak. Bukan mazhab Hanafi lagi, bukan mazhab Maliki, mazhab rojak jadi. Ini kita kena betul. Maka ni dipanggil dalil zon. Dalil zon. Walaupun ayat Quran tu mutawatir, tapi bila nak keluarkan dalil, jadi hukum zon di situ. Jadi ada yang menyerahkan kepada Allah. Ertinya ini golongan rata-rata golongan ahlu tafwid, dan ini disepakati sebenarnya. Mereka bila kata serah pada Allah, memang itulah serah pada Allah. Sebab pendapat ketiga kata Ibnu Jarir kata tidak mengetahui tafsirannya melainkan ulama, dan yang keempat saya tambah lupa, tafsirun la ya'lamuhu illallah. Ada penafsiran yang tiada siapa mengetahui melainkan Allah saja. Ada tafsiran yang tak ada siapa mengetahui melainkan Allah. Contoh berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Namun ada yang menafsirkannya juga, ayat-ayat muqatta'ah itu, huruf-huruf muqatta'ah. Ahli tafsir yang menafsirkan berlainan pendapat. Ada yang berpendapat bahawa huruf-huruf itu adalah isyarat. Ya, ini singkatan dari kata-kata. Umpamanya alif lam mim, maka alif itu adalah singkatan dari Allah. Dia panggil tak isyari. Alif kan depan Allah. Lam singkatan dari Jibril. Sebab Jibril ada huruf lam, Jibril ada lam hujung. Dan mim singkatan dari Muhammad. Alif lam mim, mim nama Muhammad. Ada menyebut begitu. Ini isyari. Yang bererti bahawa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada alif lam ra, alif singkatan dari ana, lam singkatan dari Allah, dan ra singkatan dari Ar-Rahman. Alif dari ana. Ana ni saya, aku. Aku. Lam singkatan dari Allah. Ra Ar-Rahman. Aku Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ada yang mengertikan begitu. Ini isyari.
Ada yang berpendapat bahawa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu. Nama dia. Nama surah yang dimulai huruf-huruf itu. Ada berpendapat bahawa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad adalah huruf abjad itu sendiri. Memang huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan alif, alif. Yang dimaksud dengan lam, lam. Yang dimaksud dengan nun, nun. Dan begitulah seterusnya. Ertinya Allah memuliakan huruf-huruf itu. Alif, Allah muliakan alif. Lam, Allah muliakan lam. Mim, Allah muliakan mim. Jadi kita sambung sedikit lepas azan. Wallahu ta'ala alam. Sekali.
Allahumma rabbana atina wa syarafa wa darajatan aliyatan fi Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada juga huruf-huruf abjad itu yang menarik perhatian. Tujuannya menarik perhatian. Ada mufassir yang berpendapat, ahli tafsir yang berpendapat bahawa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surah Al-Quran untuk menarik perhatian. Memulai perbicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah satu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Kerana itu maka perkara ini menarik perhatian mereka. Bila disebut huruf abjad, alif, lam, mim, orang macam nak dengar, orang Arab, ahli bahasa, ahli syair sebagainya terkejut ni. Dia terkejut macam ni kenapa? Jadi mereka mengambil perhatian itu. Kemudian ada pendapat juga mengatakan huruf ini sebagai bantahan. Bantahan. Menurut para ahli tafsir, huruf-huruf singkatan muqatta'ah disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari Al-Quran. Hikmahnya adalah untuk bantahan. Bantahan itu bunyinya dengan contoh Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, iaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari urut-urut singkatan seperti alif, lam, mim, ra, kaf, ha, ya, ain, sad, qaf, Yasin dan lain-lain. Maka disebut urut-urut itu untuk membantah orang Arab, nak beritahu Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa kamu sendiri, huruf-huruf kamu sendiri. Maka jika kamu tidak percaya, kalau kamu tidak percaya bahawa Al-Quran itu datangnya dari Allah, yang mana kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad yang reka, Muhammad yang tulis, yang erti ini dibuat oleh Muhammad sendiri, direka oleh Muhammad sendiri, dikarang oleh Muhammad sendiri, maka cubalah kamu lakukan, buat seperti ayat-ayat Al-Quran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Kerana Muhammad tu manusia, kamu manusia juga. Kalau kamu boleh tulis, cubalah. Ini sebagai bantahan. Urut-urut ini sebagai bantahan orang Arab yang pakar bahasa, yang naluri mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Maka bila baginda Muhammad mengungkapkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka menunjukkan Al-Quran itu ahli bahasa merasakan yang menyampaikan itu bukan Muhammad, bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi yang membuat bantahan itu tentulah Allah, dan yang ditentang iaitu bangsa Arab, orang Arab, dan alat penentangnya, alat bantahannya itu adalah Al-Quran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan mengetahui pula selok-belok bahasa Arab menurut naluri mereka. Kerana di antara mereka ada pujangga-pujangga, penyair-penyair, ahli-ahli pidato. Namun demikian mereka tidak boleh menjawab bantahan Al-Quran, penentangan Al-Quran dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Maka bila Al-Quran cabar mereka, ayat-ayat yang mencabar mereka untuk buat macam Al-Quran, mereka tak mampu. Walau mereka hebat, mahir. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab bantahan Al-Quran itu, penentangan Al-Quran itu, dengan mencuba membuat kalimah-kalimah, membuat kalimah-kalimah, perkataan-perkataan sebagainya. Namun kebanyakan perkataannya itu
perkataan yang tidak mengandungi makna yang baik. Lafaznya tu tak ada mengandungi apa yang kita panggil pengajaran, hikmah, tak ada. Mungkin diikut dari sudut bahasa saja. Dari sudut maksud, makna tak ada. Tapi Al-Quran lafaz dan makna. Ini kelebihan yang ada pada apa yang dipanggil dengan kitab Al-Quran. Digunakan huruf-huruf muqatta'ah. Nama huruf muqatta'ah ini termasuk dalam perkara i'jazul Quran, menunjukkan kita kepada keajaiban Al-Quran. Sangat ajaib Quran ni. Kerana bahasa manusia tak sebut alif, lam, mim, sebut satu-satu huruf itu. Maka sudah tentu Muhammad bukan karang sendiri, tidak. Kalau mereka kata Muhammad karang sendiri, Nabi Muhammad ni karang sendiri, cuba mereka karang, cuba mereka buat macam Al-Quran ini, datangkan macam Quran, maka mereka sama sekali tidak mampu untuk mendatangkannya. Walaupun berimpun, berkumpul manusia jin nak buat macam Quran, tak boleh. Ini menunjukkan i'jazul Quran, keajaiban Al-Quran, yang daripada Allah, cakap Allah Ta'ala, kata-kata Allah Ta'ala. Quran ni kata-kata Allah, cakap Allah. Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami maha memelihara Al-Quran itu. Maka lafaz Al-Quran sama sekali Allah pelihara sampai hari kiamat. Quran Allah pelihara sampai hari kiamat. Takkan ada siapa yang cuba nak ubah Quran, tak boleh. Takkan ada yang ubah. Allah pelihara, Allah jaga. Walaupun dari sudut tafsirannya barangkali ada yang menyeleweng, namun Allah Ta'ala tetap pelihara agama Islam. Didatangkan cahaya-cahaya agama Islam, cahaya agama Islam, orang-orang yang mempertahankan Islam, kumpulan-kumpulan yang mempertahankan Islam, Allah datangkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dalam surah As-Saff. Mereka mahu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, agenda mereka, ini musuh-musuh, propaganda mereka, ini musuh-musuh. Padahal Allah menyempurnakan cahaya agamanya. Walaupun mereka yang berdiri di atas jalan kekufuran, benci, tak suka, Allah akan jaga, akan pelihara, pelihara Al-Quran, pelihara agama Islam. Ini kelebihannya. Maka mulia orang Islam sebab pertahan Islam, jaga Islam. Ini mulia orang Islam. Tapi kalau orang Islam tinggalkan Islam, orang Islam jadi hina. Ini yang berlaku. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Kita sambung lagi uraian akan datang. Aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdi asubulaha wa mla'aha bi nurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa mitala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.